Baik, kita mulakanlah. Teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Kalau ada yang ni lah. Tuan-tuan dan puan yang berusaha, Puan Faziati binti Osman, pengarah IB Cabang Sabah, yang dihormati Al-Fadil Ustaz Nik Anwar bin Zakaria daripada SMK Agama Kota Kinabalu yang akan jadi penceramah kita hari ini dan kali kedua lah bersama kita dalam majlis Yasin dan Tazkirah. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita diberi kesempatan, dikurniakan kesempatan untuk sama-sama kita berada dalam majlis bacaan Yasin yang mungkin lazimnya kita buat secara bersendiri, tapi kita hari ini dan pada minggu-minggu lepas pun kita buat secara berjamaah, kumpulan kita ni insyaAllah IB Cabang Sabah, yang mana kita rasanya dalam majlis bersama-sama ini, berjamaah ini, kita bermunajatlah kepada Allah SWT. Semoga segala masalah, segala rintangan, segala cabaran yang kita hadapi sepanjang di dunia ini dipermudahkan oleh Allah SWT, diberikan kekuatan kepada kita semua, diberikan perlindungan, dijauhkan dari segala wabak, bencana, dan insya-Allah inilah hubungan salah satu kita hubungkan pahala bacaan kita ini mudah-mudahan akan sampai kepada orang-orang yang kita sayangi, yang telah pergi mendahului kita, dan mudah-mudahan mereka juga mendapat syafaat daripada bacaan kita ini, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi pada Jumaat yang mulia ini, tidak lain dan tidak bukan, kita akan bersama-sama dengan Ustaz Nik Anwar bin Zakaria. Sekali lagi kita mohon biasa baik Ustaz untuk bersama-sama dan memimpin bacaan Yasin, doa dan juga memberi tazkirah kepada kita. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, pada pagi ini sedikit gambaran apa yang akan berlaku, iaitu pada juz setengah tadi kita akan bermula bacaan Yasin sebentar lagi insya-Allah, dan kemudian kita akan tazkirah yang bertajuk berkongsi rasa saat pandemik, dan kita akan ada ucapan penghargaan daripada yang berusaha pengarah kita, dan insya-Allah majlis akan bersurailah selewat-lewatnya mungkin 8.40 kerana kita tahu kita ada beberapa meeting dan juga program selepas ini. Sedikit maklumat juga, majlis hari ini dikelolakan oleh kumpulan 4, iaitu daripada saya sendiri, Puan Nur Hamizan, Puan Feti Syemi dan juga Syamil Lini Haya, Puan Jennifer dan Cik Muhammad Nur Faizal bin Syel. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, tanpa melengahkan masa, majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Al-Fadil Ustaz Anwar untuk memimpin majlis kita pada pagi ini. Persilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Indra selaku pembuka bicara atau moderator pada pagi ini, yang berusaha Puan Pengarah IAB Cawangan Sabah, Puan Faziati binti Osman, staf-staf IAB yang bersama-sama pada pagi ini, dan insya-Allah kita akan sama-sama baca Yasin. Seperti mana saya dah sebut dalam beberapa minggu lepas, kita perbanyakkan niat bila baca Al-Quran, pasang niat masing-masing kerana Allah menerima, menilai, berpandukan pada niat kita insya-Allah. Jadi insya-Allah kita akan sama-sama baca Yasin pada pagi ini, pada hari Jumaat Mubarakah. Mudah-mudahan Allah mengangkat amal soleh kita dan memakbulkan segala hajat dan juga doa-doa kita insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. 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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون
وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين
لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين ويا مجيب السائلين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأجدادنا وجداتنا ومشائخنا وأساتذتنا ومعلمينا وأصحابنا وتلاميذنا ومن أحبنا ومن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إنا نسألك إيمانا نهتدي به ونورا نقتدي به ورزقا حلالا نقتفي به Ya Allah, kami mohon kepadamu iman kami dapat petunjuk dengannya, Ya Allah. Cahaya kami mendapat pedoman dengannya, Ya Allah. Rezeki yang halal lagi cukup bagi kami, Ya Allah. Allahumma ij'al hubbana laka kullah wa sa'yana kullahu fi mardatik. Ya Allah, jadikanlah kasih kami padamu seluruhnya, pekerjaan kami seluruhnya pada keredaanmu jua, Ya Allah. Allahumma inna nas'aluka tsabati fil amr wa nas'aluka azimatar risyq. Ya Allah, kami mohon kepadamu keteguhan dalam urusan kami dan ketetapan dalam pimpinan kami. Allahumma hrusna bi'ainika allati la tunam wa qnufna biruknika alladhi la yuram. Ya Allah, peliharalah kami dengan matamu yang tidak pernah tidur sama sekali. Peliharalah kami dengan tiamu yang tidak pernah goyah sama sekali. Warhamna biqudratika alaina fala nahliku wa anta raja'una. Ya Allah, rahmatilah kami dengan kudratmu ke atas kami, supaya kami tidak binasa. Engkaulah harapan dan sandaran kami semata-mata. Fakam min ni'matin an'amta biha alaina, qallalaka indaha syukruna. Ya Allah, betapa banyak daripada nikmatmu, Ya Allah, yang engkau kurniakannya ke atas kami, sedangkan sedikitnya pula kesyukuran kami terhadapmu, Ya Allah. Wa kam min baliyatin ibtalaitana biha, qallalaka indaha sabruna. Ya Allah, betapa banyaknya pula ujian yang engkau uji kami dengannya, Ya Allah, sedangkan sedikitnya kesabaran kami dengan ujianmu itu, Ya Allah. Faya man qalla inda ni'matihi syukruna falam yahrimna. Wahai Tuhan, yang di sisi nikmatmu sedikitnya kesyukuran kami, maka janganlah engkau sama sekali menghalangi kami daripada nikmatmu yang banyak tersebut, Ya Allah. Wa man qalla inda baliyatihi sabruna falam yakhdhulna. Wahai Tuhan, yang di sisi ujiannya sedikitnya kesabaran kami, maka janganlah engkau hinakan kami. Wa man ra'ana 'alal khataya falam yafdhahna. Wahai Tuhan, yang melihat segala keaiban dan kelemahan kesilapan kami, janganlah engkau dedahkan keaiban kami, Ya Allah. Ya dzal ma'ruf alladhi la yanqadi abada. Wa ya dzan ni'ma illati la tuhsa adada. Wahai Tuhan yang memiliki kebaikan tidak pernah putus-putus. Wahai Tuhan yang punya nikmat yang tidak terhitung bilangannya, Ya Allah. Curahkan segala nikmat-Mu ke atas kami, Ya Allah. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata ain wa aslih lana syu'unana kullaha wa alif baina qulubina la ilaha illa anta. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان. Ya Allah, rahmat-Mu kami harapkan, Ya Allah. Maka janganlah engkau serahkan urusan kami kepada diri kami sendiri, Ya Allah. Walau sekadar sekelip mata sekalipun, Ya Allah. Perelokkan untuk kami urusan kami, Ya Allah. Seluruhnya, Ya Allah. Dan taukala di antara hati-hati kami yang berhimpun pada pagi ini, Ya Allah. Ya Allah, inilah doa yang bisa kami panjatkan kepadamu, Ya Allah. Dan ini pula sedikit bukti kami tunjukkan kepadamu, Ya Allah. Maka makbulkanlah doa-doa kami, Ya Allah. Pada pagi hari Jumaat Mubarakah ini, Ya Allah. Engkau angkat segala hajat kami, Ya Allah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا الله تقبل الله منا ومنكم. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, jamaah
IAB Cawangan Sabah, hari ini telah kita sama-sama bermunajat, mengangkat doa kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan bait-bait yang saya rasa sangat dahsyat pada hari ini. Alhamdulillah. Jadi untuk tidak melengahkan majlis tuan-tuan dan puan-puan, kita akan bersama dengan Ustaz Nik Anwar untuk sesi tazkirah pada pagi ini. InsyaAllah, kalau tuan-puan masih boleh dengar suara saya ya. Takut-takut ada gangguan. Baik, sedikit biodata. Walaupun rakan-rakan jamaah IAB Cawangan Sabah ni sudah pun mengenali Ustaz Anwar, tapi saya suka baca lagi, mungkin ada rakan-rakan yang masih belum melihat biodata daripada Ustaz Anwar, Nik Anwar Zakaria, iaitu beliau merupakan seorang guru bahasa Arab di tingkatan SMK Agama Kota Kinabalu, berasal dari Besut Terengganu, mempunyai ijazah sarjana muda bahasa Arab dan kesusastraan daripada Universiti Mu'tah Jordan, dan KPLI daripada IPG Bangi Selangor. Banyak mempunyai sumbangan khidmat sosial, tuan-tuan dan puan-puan, terutama dalam bidang perubatan Islam. Salah seorang daripada pengamal perubatan Islam Darus Syifa, pengurusi Darus Syifa Telipuk Jaya, dan juga merupakan timbalan pengurusi ahli lembaga pemegang amanah SRI Al-Hafiz Bandar Sierra. Alhamdulillah dekat dengan kita ya tuan-puan. Dan banyak menerbitkan buku-buku, ada 3 sehingga dipaparkan, buku agama senjata penuntut ilmu, buku agama penyuluh jiwa mukmin, dan juga buku bahasa Arab komunikasi praktis untuk guru dan penuntut. Alhamdulillah bukan calang-calang ya bersama kita pada hari ini. Baik, untuk tazkirah pagi ini tuan-tuan dan puan-puan, kita akan cuba mengupas. Ustaz akan memberikan kita sedikit tazkirah berkaitan dengan tajuk berkongsi rasa saat pandemik. Banyak rasa yang akan kita kongsikan, insyaAllah. Mudah-mudahan selain daripada rasa itu, mungkin kita boleh juga mohon sedikit kepada Ustaz, kalau boleh rasa di saat pandemik ini, mungkin sedikit doa dan pendinding dalam musim-musim pandemik ini, supaya kita lebih kuat dapat melaksanakan tugas atau tanggungjawab sebagai seorang Muslim dan Muslimat, dan juga sebagai seorang penyiar awam. Saya tanpa melengah masa menjemput dan mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk menyampaikan tazkirah. Persilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin wa imamil mursalin wa rahmatillahil alamin wa ala alihi tahirin wa ashabihi tayyibin wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma habbib 'abdaka hadha ila 'ibadikal mu'minin wa habbib ilayyal mu'minin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan jazakallah khairan sekali lagi kepada Tuan Indra, seterusnya yang berusaha, pengarah IAB Cawangan Sabah Puan Khazliati binti Osman, dan juga kepada Cikgu Feti yang menghubungi kemarin, serta staf-staf IAB Sabah. Saya pun sebenarnya rasa agak segan jugalah bila dijemput oleh IAB ni. Sepatut saya yang berilmu daripada tuan-tuan di sana, tapi alhamdulillah atas dasar kita berkongsi ilmu mana yang saya ada, saya terima jemputan ini. Mudah-mudahan ada banyak kebaikan untuk saya dan juga untuk tuan-tuan sekalian. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita rasa bertuah dan bersyukur sangat. Pertama sekali sebagai mukaddimahnya, ketika mana hari Jumaat Mubarakah, saat yang paling indah ini, hari Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari, Allah beri kesempatan kita memaknai seawal pagi hari Jumaat ini dengan zikrullah, dengan bermunajat kepada Allah. Seperti tadi kita baca Yasin, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana tuan-tuan, perkara ini sangat penting kepada kita saat, terutamanya saat kita diuji dengan pandemik, diuji dengan musibah ini. Amalan-amalan kerohanian, saat kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, zikir-zikir, kena banyakkan kita alunkan, kena banyakkan kita agendakan pada saat ini. Alhamdulillah, maknanya inisiatif oleh IAB Cawangan Sabah ini sangat saya puji. Kalau boleh jadikan secara mingguan, kalau boleh kita sendiri nanti lanjutkan kepada anak-anak di rumah, jadikan agenda keluarga kita, kerapkan baca Quran, kerapkan pengisian di rumah ini, kerana ada sebab-sebab gitu tuan-tuan. Saya teringat
satu kisah yang berlaku di zaman Khalifah Al-Muqtadi bin Amrillah. Ketika zaman itu berlaku pandemik ataupun wabak seumpama kita pada hari ini. Berlaku satu wabak penyakit yang telah menular, yang telah melanda Iraq, Hijaz dan juga Syam. Maka ketika itu disebabkan pandemik ataupun wabak tersebut, maka banyaklah binatang-binatang kematian bergelimpangan dan amat sukar kepada masyarakat pada masa tersebut untuk mendapat bekalan makanan. Maka bila situasi begitu yang hampir sama dengan keadaan kita pada hari ini, situasi yang sangat meresahkan masyarakat, maka apa yang dilakukan oleh khalifah ataupun pemimpin pada masa tersebut, iaitu Khalifah Al-Muqtadi bin Amrillah, maka dia pun telah mengeluarkan arahan, telah memerintahkan supaya masyarakat melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ini poinnya. Jadi saat pandemik ini tuan-tuan, kita kena banyak agendakan amar ma'ruf nahi munkar. Maknanya kena banyakkan perkara-perkara yang membawa kepada kebaikan, perkara yang ingat kepada Allah, baca Quran, ada munajat, ada solat hajat. Jadikan dia sesuatu yang sinonim pada musim ini. Kerana apa? Kerana ketika mana khalifah ini telah melakukan perkara tersebut, dia minta rakyatnya melakukan perkara tersebut dan diminta supaya ditinggalkan segala bentuk perkara yang larang, yang lalai seperti hiburan dan seumpamanya, dan juga diminta ditinggalkan maksiat, maka akhirnya wabak berlalu pergi. Kisah ini memang dicatat dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah oleh Ibn Kathir. Jadi inilah kita dah dapat satu pedoman untuk kita macam mana untuk kita ingin mengangkat wabak ini. Yang memberikan wabak ini adalah Allah yang bersifat ad-dar, Allah bersifat memudaratkan. Maka Allah yang Maha Al-Wahhab, yang Maha Pemberi, Ar-Razzaq, jugalah nanti yang bisa mengangkat wabak ini. Jadi kita kena banyak untuk datang bertandang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak munajat kepada Allah, menjaga perintah-perintah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, empunya kepada wabak ini, maka insya-Allah dengan kita menjaga amal ma'ruf, menjaga amal soleh, dan kita berhati-hati dengan segala bentuk kelalaian, hiburan, breakkan seketika ini bukan waktunya. Kalau kita tak mampu nak mengatur masyarakat, mulakan dengan diri kita dan ahli keluarga kita di rumah. InsyaAllah akan ada kesejahteraan untuk kita dan anak-anak kita, insyaAllah tuan-tuan. Kemudian bila kita perhatikan, bila mana kita telah melakukan ketaatan ini, maka nanti akan turun keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Menyebabkan wabak ini cepat diangkat sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan boleh perhatikan tafsiran dengan lebih terperinci nanti. Boleh rujuk dalam surah Al-A'raf ayat ke-96, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Allah mengatakan, andai katalah penduduk setiap negeri ataupun penduduk suatu tempat itu beriman dan bertakwa, patuh dan taat pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Sudah tentu kata Allah Subhanahu Wa Taala, kami akan membukakan ke atas mereka pintu-pintu keberkatan. Barakat dari sudut bahasa Arab kita panggil dia kata jamak, kata plural, maknanya banyak keberkatan yang Allah akan buka, meliputi daripada as-sama', lapisan-lapisan langit, wal ardh, dan daripada lapisan-lapisan bumi. Jadi menerangkan perkara ini untuk kita merasai penting kita menjemput keberkatan ini untuk mendatangkan banyak kebaikan kepada kita dan untuk Allah mengelak kita daripada segala bentuk keburukan, segala bentuk mudarat, segala bentuk kesengsaraan. Sebab hari ini memang kita sangat terkesan. Kita mungkin di kalangan penjawat awam ini mungkin kurang sikit tekanan, walaupun ada juga. Kita rasa susah untuk keluar bekerja, pergerakan tidak bebas, tapi ada orang lain itu yang lebih terkesan sampai perkara yang walaupun saya sukar nak sebut, tapi tuan-tuan semua maklum, sampai ramai yang telah membunuh diri tuan-tuan. Ini yang perlu kita rasai bersama. Walaupun kita tidak hadapi lagi, mungkin isteri kita, anak kita, keluarga kita tidak terjebak lagi, tapi sebagai seorang mukmin kita perlu merasai bahawa apa yang berlaku itu sebahagian daripada kehidupan kita. Maka untuk mengelakkan perkara ini, Allah beri kuatan kepada kita supaya ada keberkatan dalam kehidupan kita. Terutamanya saya fokuskan ini dalam skop yang lebih kecil dahulu adalah kita dan ahli keluarga kita tersebut.
Sebab yang luar itu mungkin kita tak, luar kawalan kita tak mampu nak menjaga dengan sebaiknya. Ada sempadan-sempadan kita tak mampu nak menjangkauinya. Tapi jaga diri kita, keluarga kita terlebih dahulu untuk mengundang keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana maksud barakat, banyak keberkatan Allah sebut tadi disebut oleh ulama tafsir kontemporari, antaranya oleh ulama tafsir terkenal iaitu Abu Bakar Al-Jazairi. Dalam kitab tafsir beliau Ayyasut Tafasir, beliau mengatakan bahawa maksud barakat itu adalah berterusan dan berkekalannya kebaikan, ilmu, ilham dan hujan daripada keberkatan langit. Maksud keberkatan daripada langit itu adalah berkekalan kebaikan, ilmu, ilham dan hujan daripada langit. Maksudnya antaranya itu kadang-kadang mungkin kita agak berkeluh kesah, tak tahu macam mana jalan penyelesaian. Barangkali bila mana kita menggunakan keberkatan Allah dengan amal-amal soleh kita tadi, dan kita beriman, bertakwa kepada Allah sepenuh hati, maka Allah beri ilham kepada kita, jalan-jalan keluar. Allah tunjuk pedoman kepada kita, memberi kekuatan pada jiwa kita menghadapi saat situasi yang sangat mencabar ini. Kemudian kata Syekh lagi, menjelaskan tentang keberkatan daripada bumi pula, maka bila mana berlaku keberkatan pada bumi itu merupakan isyarat kepada tumbuhnya segala tanaman, kesuburan, kemakmuran, keamanan serta afiah. Yang saya dah bincang beberapa minggu lepas itu, sangat penting afiah ni kepada kita, yang sangat bermakna afiah ini. Maka itu akan keluar daripada perut bumi nanti, yang kita bisa mengundang kita beramal soleh, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka alhamdulillah saya nak nyatakan ini sebagai satu bentuk sokongan yang sewajarnya sangat. Amalan terpuji ini menjadikan dijadikan sesuatu yang berterusan, ditambah baik dan sebagainya, melihat dengan kacamata bahawa perkara ini, program ini bukan kecil. Program ini sangat besar, ada suatu nilaian yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Kemudian mari tuan-tuan, di saat kita diuji begini, kita cuba untuk sama-sama berkongsi rasa di saat pandemik. Itu tajuk kita pada pagi ini. Dalam saat kita, walaupun mungkin kita dalam keadaan selesa, tidaklah terkesan sangat, tapi sebagai seorang beriman, sebagai seorang yang mengucap syahadah, kita mengaku kita seorang mukmin, maka bila kita mukmin, kita perlu pembuktian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dakwaan semata-mata itu tidak dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa pembuktian, tanpa pengorbanan kita kepada agama itu sendiri. Maka bila menyebut tentang berkongsi rasa saat pandemik ini, saya nak sebut yang pertama sekali tuan-tuan, adalah kita kena muhasabah balik diri kita. Di samping walaupun mungkin kita senang, kita tak terkesan sangat dengan ujian pandemik ini, dan orang lain menghadapinya, menghadapi segala kesulitan, kesukaran, kepayahan. Ya, mereka memang diuji dengan kepayahan, tetapi kita sekarang ini yang tidak menghadapi kesulitan, kepayahan, sebenarnya juga sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari segi keimanan dan ukhuwah kita kepada mereka. Iman kita teruji kepada Allah. Allah sedang menguji kita macam mana ukhuwah kita kepada mereka. Hampir tak rasa belas kasihan kepada orang lain yang saban hari terpampang dalam medsos, lalu di wall FB kita, di IG kita, tentang kesusahan yang tidak pernah henti-henti ketika ini. Kita mendengar khabar ada jiran kita yang susah, terpampang setiap hari penuh di wall FB kita, orang minta bantuan. Cita-cita yang cukup menyedihkan, yang kita kena muhasabah di saat mereka sedang diuji dengan kesusahan. Kita juga diuji berat tentang kecakanan kita, keprihatinan kita, iman kita, ukhuwah kita kepada mereka. Ini Allah sedang menguji kita. Sebab itulah bila bicara pasal ukhuwah ini, Nabi menyebut kepada kita tuan-tuan satu perumpamaan, satu hadis yang sangat cantik. Hadis yang sahih, muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nabi menyebut, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Nabi beri satu perumpamaan tentang perumpamaan kasih sayang seorang mukmin. Seorang mukmin ini dalam berkasih sayang, dalam belas simpati mereka, mathalul jasadil wahid, seumpama mana satu badan yang satu badan yang bercantum, satu badan yang bersama-sama. Apa yang berlaku pada badan tersebut? Nabi bagi perumpamaan, idza ishtaka minhu udhun
apabila mengadu sakit salah satu badan, katakan kita sakit kepala, kita sakit gigi, sebagai contoh kita pun memang dapat rasakan dah. Bila mana sakit gigi contohnya, maka kita tak boleh tidur malam. Tangan kita rasa tak selesa. Mulut kita yang sebelum ni rasa berselera menyuap makanan, tak boleh nak suap makanan. Kaki kita rasa berdenyut-denyut. Kepala kita turut berdenyut-denyut. Inilah perumpamaan seorang mukmin. Bila melihat keperitan mukmin yang lain yang Nabi bagi dalam bentuk perumpamaan sangat indah, itulah sepatutnya yang perlu kita rasai, dan ini yang kita perlu muhasabah. Saat ini ada tak perasaan begini dalam jiwa kita? Terbit tak perasaan sebegini daripada hati kita? Bergetarkah hati kita bila melihat kesusahan orang lain? Ini satu ujian yang saya sebut tadi kepada kita semua. Maka bila mana telah satu anggota badan telah mengalami satu kesakitan, Nabi kata tada'alahu sa'irul jasadi bisahri wal humma, maka keseluruh anggota badan akan merasa sakit, akan berjaga malam dan akan rasa demam. Kesakitan disebabkan sakit satu anggota badan tersebut. Inilah perumpamaan yang disebut oleh Nabi yang patutnya kita perlu muhasabah, perlu menjadi satu perasaan kita yang menguji keimanan kita, kerana soal perasaan ini ataupun soal ukhuwah Islamiyah ini merupakan satu bentuk pembuktian keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya saya nak sebut poin pertama, ukhuwah Islamiyah ini ataupun perasaan persaudaraan Islam ini merupakan satu interpretasi kepada keimanan kita, satu pembuktian iman kita. Sebab itulah Allah menyebut kepada kita, tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian rahimakumullah, dalam surah Al-Hujurat ayat ke-10, Allah telah mengkhususkan orang beriman soal keimanan ini dengan ukhuwah. Allah menyebut dengan tegas kepada kita, innamal mu'minuna ikhwah. Hanya sahaja orang-orang beriman itu ukhuwah, bersaudara. Kalau kita perhatikan sedikit dari sudut struktur bahasa Arabnya, sebab saya belajar bidang bahasa Arab, jadi bila baca tu ternampak apa yang kita belajar. Jadi dari struktur bahasa Arab itu, bila kita belajar ilmu balaghah ataupun sastra bahasa Arab, dalam ayat ini Allah Ta'ala menggunakan yang disebut sebagai al-qasru ataupun bahasa Melayunya pengkhususan. Gaya bahasa Allah Ta'ala ini dalam bentuk pengkhususan. Pengkhususan macam mana, tuan-tuan? Allah Ta'ala mengkhususkan orang-orang beriman ini dengan sifat bersaudara. Maknanya orang beriman ini mereka mesti bersaudara. Itulah saya sebut tadi bahawa ukhuwah ini pembuktian iman kita kepada Allah Ta'ala. Jadi semakin tinggi ukhuwah kita, semakin hadir dalam jiwa kita saat pandemik ini, ramai orang susah, makin kita pun rasa tak boleh tidur malam, kita rasa resah, gelisah, maka iman kita benar. Tapi kalau musim pandemik begini pun kita tengok ramai orang susah, kita macam biasa juga, macam sebelum pandemik, tak rasa apa-apa, itu ada masalah pada iman kita, tuan-tuan. Itu kena muhasabah, kena masuk diri saya, kena buat semakkan balik kepada hati dan iman kita. Jadi kita dapat melihat perkara ini bila mana Nabi menyebut juga dalam hadis yang lain, sehingga kan Nabi mengatakan dengan lebih terperinci kepada kita dalam hadis oleh Imam Muslim, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Nabi kata tidak beriman seseorang daripada kalian sehinggalah dia mengasihi saudaranya seumpama dirinya sendiri. Ini gambaran ukhuwah yang lebih terperinci. Maknanya tanda kita ni beriman, maksud beriman di sini bukanlah bila kata tidak beriman tu bukan kata kita kufur, tidak. Maknanya tidak sempurna iman, tak capai lagi iman yang dihasilkan oleh Nabi dan Rasul. Yang dimaksudkan Allah dan Rasul maknanya keimanan sebenar. Bukan kata bila tidak sebut tidak beriman tu tuan-tuan yang faham maknanya kufur, tidak. Dari sudut kesempurnaan iman itu kita belum capai kesempurnaan yang dikatakan hakikat iman tersebut belum tercapai dalam diri kita. Sehinggalah kita mengasihi saudara kita itu seperti mana kita kasih pada diri kita sendiri. Kalau kita tak suka bila ditimpa sakit, kita pun rasa sangat sedih bila melihat jiran kita ditimpa kesakitan. Saya contoh sebagai guru, bila mana kita melihat anak murid kita susah, kita pun kena rasa susah seperti mereka. Barulah dikatakan ada keimanan. Seumpama orang lain tu yang kita cintai mereka itu, seumpama
kita cinta orang lain itu supaya kita cinta pada diri kita sendiri, barulah terbukti iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam satu hadis yang lain yang seumpama ini untuk gambar kepada kita ini, ukhuwah ini merupakan satu tanda iman benar kita kepada Allah dan Rasulnya. Dalam satu hadis yang lain, Nabi memberi gambaran tentang 3 perkara yang mendatang kemanisan iman. 3 perkara yang kalau kita buat perkara ini akan datang kemanisan iman kepada kita, akan datanglah rasa seronok dalam beramal, rasa seronok dalam hati kita, rasa bahagia dalam beramal. Antaranya saya tak nak sebut ketiga-tiga itu, saya nak sebut yang ada kaitan pada hari ini kita bicara tentang ukhuwah ini, iaitulah Nabi menyebut wa an yuhibbal mar'a li akhihi wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Maknanya seseorang itu menyintai seseorang yang lain dan dia tidak menyintainya melainkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Tadi Allah dah sebut, innamal mu'minuna ikhwah, hanya sahaja orang beriman itu bersaudara. Itu kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia sahut kehendak Allah Taala tersebut, dia menyintai seseorang itu walaupun barangkali dia tidak kenal. Dia tidak kenal, dia walaupun jauh daripada dia, bukan ahli keluarga dia. Dan inilah antara insan hebat yang Nabi gambarkan dalam hadis yang agak panjang. Saya ambil mafhumnya, sehingga kan orang yang bila mana ditanya dia datang kepada seseorang untuk lepaskan hajatnya itu, maka dia lakukan itu adalah semata-mata kerana Allah Ta'ala, bukan kerana dia kenal orang tersebut, bukan kerana dia ada suatu kepentingan, bukan kerana bos dia, bukan kerana ahli keluarga dia, tidak. Dia datang itu adalah semata-mata kerana cinta dia kepada saudaranya tersebut. Lillahi, dia cinta itu kerana Allah Ta'ala semata-mata, sehingga Allah tanya pada malaikat, apakah hamba ku datang ini untuk kerana apa tujuannya? Maka kata malaikat, dia datang itu semata-mata kerana menyintai saudaranya ini, tiada apa-apa kepentingan, dia orang lain itu bukan saudaranya. Maka mereka ini disebut dalam hadis tersebut, mereka ini diberi sinaran pada wajahnya, maknanya ada tanda khusus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mereka ini bukan, dalam hadis itu menyebut, bukan daripada kalangan sahabat Nabi. Yang mereka ini bukan daripada orang yang dekat dengan Nabi SAW, tapi mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah diberikan tanda khusus oleh Allah Ta'ala. Bercahaya terang pada wajah mereka ini kerana mereka datang kepada orang lain. Mereka berkongsi rasa dengan orang lain yang mereka tidak kenal, yang bukan ada kaitan melibatkan materialistik, melibatkan hubungan keluargaan, melibatkan keduniaan dan sebagainya. Yang dia datang itu semata-mata menyahut seruan Allah Subhanahu Wa Taala. Lillahi Ta'ala semata-mata. Ini yang pertama, tuan-tuan. Yang kedua, ada masa lebih kurang 10 minit, saya nak cuba habiskan 3 poin ini. Okey, yang kedua, saya nak fokuskan macam mana kita nak menzahirkan rasa kita ataupun apa sepatutnya kita lakukan bila mana berdepan suasana yang sekeliling kita ini dipenuhi dengan orang susah pada ketika ini khususnya. Maka bagi orang beriman, mereka ini akan resah dengan kesulitan orang lain. Ini poin saya kedua, kena semak termasuk diri saya ni, sejauh mana rasa resah kita bila lihat kesulitan orang lain. Kadang-kadang tuan-tuan, bila atas jalan raya, kadang-kadang tak cerita lagi bab pandemik ni, contoh atas jalan raya kadang-kadang saya melihat yang berlaku. Kadang-kadang ada pemandu kereta, bila mana kan depan IB tu nak ke, dulu ada traffic light depan, traffic light lepas daripada masjid IB tu kan, pagi-pagi tu jam teruk sana kan. Kadang-kadang ini pun satu teguran untuk saya jugalah. Jadi kadang-kadang kan dalam keadaan kita jam tersebut, kesesakan amat dahsyat tersebut, tiba-tiba kita nampak dengan senang aja orang lain tu memotong sebelah kiri, tuan-tuan kan. Memotong sebelah kiri. Ini pun soal ukhuwah sebenarnya. Maknanya kita tak rasa pun, tak hadir rasa kesulitan, keresahan seperti mana orang lain maknanya rela beratur, bersusah payah nak tunggu lampu hijau itu, bergerak beberapa biji kereta tunggu lagi, kemudian berjalan tak lepas lagi, kadang-kadang sampai setengah jam baru boleh lepas. Tapi kita dengan mudah-mudah menandakan kita tiada rasa resah dengan kesulitan orang lain. Benda begini pun kita perlu muhasabah. Kalau sekecil ini pun
kita tak ada rasa sensitivity, tak ada rasa resah dalam jiwa kita, maka kita amat jauh lah dengan maksud ukhuwah yang Allah sebut, yang saya bacakan dalam surah Hujurat tadi, innamal mu'minuna ikhwah. Sebab itulah kita kena muhasabah melihat sejauh mana hadir rasa resah gelisah dalam diri kita ini bila mana melihat kesulitan, terutama saat pandemik ini yang kita pun tak pernah menjangka berlaku sebegini rupa. Saya pun selama hidup, Allah beri kesempatan hidup sampai hari ini hampir 44 tahun. Inilah pertama kali kita melihat situasi begini. Dan tak pasti dari kali kedua nanti sempat ke tidak melihat dalam hidup ini. Mungkin saya dah mati pada masa tersebut, tak berlaku lagi keadaan begini. Kita tak pernah jangka. Jadi saat ketika mana kesulitan yang amat dahsyat ini, maka sudah tentulah kita sebagai seorang beriman ini perlu hadir rasa empati, rasa keprihatinan itu mestilah lebih lagi daripada biasa, dan sesuai dengan hadis Nabi yang direkodkan oleh Imam Al-Bukhari, laisal mu'minu alladhi yashba'u wajaruhu ja'i ila jambihi. Ini pun satu teguran yang sinis kepada kita. Nabi menyebut tidak beriman seorang itu ataupun bukanlah seorang mukmin alladhi yashba'u, dia sentiasa dalam keadaan kenyang, dia sentiasa dalam keadaan yang mewah, dalam keadaan bersenang lenang, wajaruhu ja'i, dan orang sekelilingnya berada dalam keadaan kelaparan. Jirannya lapar, masyarakat dia tahu ramai lapar tapi dia tak buat apa-apa. Dia nampak segala viral yang ada tapi dia tetap dalam keadaannya, dia tak terasa untuk membantu walaupun dia ada kemampuan. Maka kita amat jauh dengan apa yang disebut oleh Nabi tentang kaum Al-Ash'arin. Saya teringat bila sebut perkara ini dalam satu hadis oleh Imam Buraidah, Nabi menceritakan tentang antara sifat yang terpuji sehingga Nabi puji ahli Yaman ini. Al-Ash'arin ini kabilah daripada Yaman yang menetap di Madinah. Nabi puji kaum Al-Ash'arin ini, Nabi puji khusus tentang Al-Ash'ariyin yang merupakan ahli Yaman, penduduk Yaman yang asal ini datang berpindah ke Madinah. Kerana apa? Kerana Al-Ash'ariyin ini ketika mana berlaku terputus bekalan, ketika peperangan ataupun ketika mana peperangan menyebabkan isteri-isteri mereka menjadi janda kerana kematian suami, bila terputus makanan di Madinah kepada ahli keluarga mereka kerana mereka keluar berjihad dan sebagainya, maka apa yang dilakukan oleh Al-Ash'ariyin ini, maka mereka akan membentangkan satu kain, macam kain 4 segi gitu, maka mereka semua mengeluarkan apa yang ada daripada sisa dan baki makanan mereka. Mereka bentang kain, kemudian masing-masing ada itu mengeluarkan apa yang tersisa daripada bekalan di rumah mereka, mereka letakkan dalam kain tersebut, kemudian diagihkan sama rata di antara mereka. Subhanallah. Inilah saya nak bagi nampak apa yang dikatakan sebagai ukhuwah Islamiyah itu, hadir rasa resah dalam jiwa melihat kesulitan orang lain. Barulah kita akan mendapat kemanisan iman dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tuan-tuan, inilah juga yang telah disebut dalam kitab-kitab kisah tentang perkara ini. Antaranya cantik untuk kita lihat macam mana kisah kepada Umar Al-Khattab. Saya akan cerita ini yang ada kaitan yang sangat tidak selesa, yang sangat resah kalau rakyatnya tidak dapat makan. Rakyatnya tidak dapat, bukanlah makan, ataupun kalau dia makan, kalau Umar ni makan, lebih sedap daripada rakyat ni, dia rasa berdosa sangat. Dan perkara ini berlaku di zaman Umar, seumpama situasi kita pada hari ini, yang mungkin pandemik itu berbeza, tapi berlaku pada pemerintah Umar Al-Khattab ketika mana satu zaman, satu masa yang dikenali dengan Ramadah, iaitulah tahun abu ataupun tahun debu, kerana ketika itu tahun ke-17 dan 18 Hijrah, ketika itu berlaku satu kemarau yang sangat dahsyat, yang bersangatan, sehingga seolah-olah tanah tu jadi macam abu, kemudian warna tanah dan warna kulit penduduk pada masa tersebut berubah warna. Nak cerita teruk sangat kesan kekeringan tersebut. Maka di saat ketika itu Umar dalam keadaan mengurus kehidupan ummah pada masa tersebut, maka
dikatakan pada tahun tersebut, walaupun Omar ni seorang pemimpin pemerintah agung, Omar pada tahun berkenaan tidak memakan lemak susu, tidak makan daging. Maksudnya Omar tidak ambil lemak daripada haiwan, Omar tidak makan susu dan Omar tidak makan daging. Kerana dia tahu pada masa tersebut rakyatnya dalam kesusahan. Walaupun dia ada kemampuan, tetapi kerana tadi rasa berkongsi rasa kesulitan, kerana ukhuwah Islamiah tadi. Dia berkongsi rasa tadi, berkongsi rasa kesulitan tu, ada resah dalam jiwa, maka Omar tidak makan lemak binatang, susu ketika itu, dan juga daging kerana memikirkan rakyatnya. Kemudian disebutkan juga satu ketika mana disembelih seekor unta, dalam tahun yang sama berlaku kemarau ini, maka ada seorang sahabat menghulurkan bahagian unta yang baik kepada Omar ini, diceduk daripada masakan unta tersebut, diceduk bahagian belakang unta dan hatinya, diberikan kepada Omar. Lantas apa kata Omar? Maka Omar berkata, oh alangkah buruknya diriku ini sebagai pemimpin. Jika aku makan bahagian yang baik, lalu aku berikan kepada rakyat makanan yang biasa-biasa. Subhanallah. Saya nak gambarkan, inilah ukhuwah Islamiyah, inilah perkongsian rasa yang sebenar yang telah ditunjukkan oleh sahabat baginda kepada kita semua. Dan saya ambil dalam 1-2 minit, nak habiskan poin ketiga. Antara yang ditunjukkan oleh para sahabat serta diberi teguran oleh Nabi sendiri kepada kita saat pandemik ini adalah kita perlu mengambil berat kepada jiran. Antara yang penting, antaralah yang saya nampak yang realiti kita pada hari ini, dalam keadaan orang yang menghadapi hidup yang sangat perit, susah cari makan, ada tak dapat makan. Jadi kalau boleh saat orang hidup dalam keperitan ini, maka menjadi satu adab yang sangat buruk kalau kita menayang kemewahan. Jadi kalau boleh di saat keperitan begini, kita kurangkanlah menayang kemewahan, kurangkanlah berkongsi kita makan sedap di ruang FB, kita makan di restoran. Kalau sekarang ni dah boleh dine in, kalau boleh sabar sekejap saat ni, jangan kita kongsi, jangan tayang kemewahan duit berkepul-kepul, hasil perniagaan. Hari ni macam jadi trend tu, orang mudah nak tayang sebagai satu adab kita, sebagai satu bukti ukhuwah kita kepada saudara kita yang dalam kesusahan, tanda keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian kita dapat lihat dalam hadis Nabi, saya ringkaskan ambil mafhumnya, macam mana Nabi sangat menyuruh para sahabat supaya berbuat baik kepada jiran ini. Yang ini yang kita perlu muhasabah, macam mana kita dengan jiran ataupun orang terdekat dengan kita. Bahkan lebih utama itu juga adalah di kalangan ahli keluarga kita yang kita ada hubungan satu rahim. Maka ini antara kita perlu beri keutamaan, sehingga kan seolah-olah dalam hadis Nabi daripada Aisyah radhiyallahu anha, Jibril ini disebut, Jibril ini sentiasa berwasiat kepada Nabi. Kata Nabi, Jibril ini sentiasa berwasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada jiran. Selalu Jibril turun dan Jibril wasiat kepada Nabi supaya berbuat baik kepada jiran, sehingga kan Nabi menyangka, Nabi mengira-ngira seolah-olah jiran ini seolah-olah menjadi seperti ahli waris, seperti menjadi ahli keluarga sendiri. Sebab apa? Sebab kerap sangat, sebab serius sangat Jibril ini mewasiatkan supaya Nabi mengambil berat tentang jiran ini, sehingga Nabi seakan-akan menganggap, seakan-akan mengira seolah-olah jiran ini seolah menjadi ahli waris kepada kaum muslimin. Kemudian disebut dalam satu hadis daripada Abu Dzar, sahabat Nabi, ketika mana Nabi berpesan kepada Abu Dzar ini, Nabi pesan pada Abu Dzar, andai kata Abu Dzar ini memasak makanan, maka Nabi minta supaya diperbanyakkan kuah-kuahnya. Kerana apa? Minta dibanyakkan kuah kerana Nabi minta kepada Abu Dzar supaya lihat keluarga dan tetanggamu dan berilah mereka daripadanya dengan baik. Jadi ini yang Nabi ajar pada kita. Jadi saat musibah ini jangan lupa ahli keluarga kita, jangan lupa jiran tetangga. Itulah yang aula, yang paling utama untuk kita berbuat kebajikan untuk bantu mereka. Jadi dalam saat kita nak berkorban beberapa ketika lagi, jadi saat begini, antara menjadi utama pada kita untuk berkorban ini adalah berkorban di tempat yang memerlukan, di dalam negara lah bahasa mudahnya. Kalau kita biasa berkorban di luar negara,
jadi mungkin boleh pilih buat sementara waktu ni dalam keadaan orang ramai yang masih memerlukan, yang tak dapat makan dengan baik, maka kita carilah tempat yang paling memerlukan. Kalau ada ahli keluarga kita yang memang susah, terkesan perkara ini, maka berkorbanlah, berilah daging korban itu untuk mereka semua. InsyaAllah itu lebih afdal, sebab dalam satu hadis Nabi menyebut, bila kita sedekah kepada ahli keluarga ataupun disebut sebagai ar-rahim, yang ada hubungan satu rahim, maknanya ada hubungan talian darah, sama ada mungkin ayah kita, mak kita, pak cik kita, sepupu kita dan sebagainya, adik-beradik kita yang susah ini, bila kita bersedekah kepada keluarga kita, Nabi kata kita akan dapat thintani, kita akan dapat 2 pahala. Satu pahala sedekah, satu pahala menghubungkan silaturahim. Kita akan dapat 2 pahala, pahala sedekah kita akan dapat, satu lagi ada dengan pemberian kita tersebut akan terhubung balik silaturahim tersebut antara ahli keluarga. Jadi dapat 2 pahala. Jadi ini antara kita perlu beri perhatian lah di saat begini, dan saya rasa cukuplah sekadar itu dalam masa yang ada. Saya tak nak ganggu perjalanan majlis tuan-tuan sekalian. Saya mohon maaf di atas segala kekurangan. Mudah-mudahan saya sebut ini adalah untuk diri saya sendiri, selebihnya untuk tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan Allah beri kita kemanisan iman dengan kita berukhuwah, memulakan rasa ukhuwah kita yang baik kepada masyarakat, pada ummah di saat pandemik ini. Inilah satu bentuk muhasabah kepada kita, satu bentuk tarbiyah kepada kita juga, untuk jadi orang yang lebih prihatin, yang lebih hebat ukhuwahnya kepada ummah, kepada masyarakat, dan semoga kita lebih disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah daripada saya sendiri. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak Al-Fadhil Ustaz. Alhamdulillah ya. Sebenarnya bila saya lihat di ruangan chat tu ada soalan, tapi sebenarnya soalan tu telah pun dijawab oleh Ustaz tadi. Sebenarnya dalam melihat keutamaan dan lebih aula, siapa yang lebih aula untuk keutamaan menerima sedekah, tapi Ustaz telah menjawab lebih awal. InsyaAllah Puan Hajiza mungkin boleh lihatlah jawapan yang disampaikan tadi. Dia kata apa tadi, bila kita memberikan sedekah kepada orang yang terdekat, ini ada 2 yang kita dapat. Satu sedekahnya tu pahala sedekah, yang kedua mengeratkan silaturahim. Yang pertama lah. Alhamdulillah. Dan sedikit intisari atau ulasan berkaitan ceramah Ustaz tadi itu, iaitu kita sebenarnya sedang diuji. Bukan sekadar kita diuji apabila kita menerima kesusahan, tetapi kita sedang diuji sebenarnya apabila kita menerima keselesaan, kenikmatan, yang mana kita mungkin terlupa berkongsi rasa seperti tajuk yang telah disampaikan oleh Ustaz tadi. Alhamdulillah. Jadi tanpa membuang masa, majlis sekalian dengan segala hormatnya ingin menjemput yang berusaha, Puan Khasiati binti Osman, pengarah Istiqlal Bidul Jamal Sabah, untuk menyampaikan sedikit ucapan penghargaan kepada kepada Ustaz dan juga semua ahli jamaah dan rakan-rakan yang terlibat dalam majlis baca Yasin pada hari ini. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Alhamdulillah. Terima kasih Encik Indra, MC pada hari ini dan juga ahli pasukannya, insya-Allah. Okay, Alhamdulillah, terima kasih, dan saya juga ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Nik Anwar. Sama-sama. Bersama kita sekali lagi, dan sekali lagi saya nyatakan jangan serik, mungkin akan dipanggil lagi tu pada masa akan datang. InsyaAllah, mudah-mudahan, insyaAllah. Ya, Alhamdulillah, terima kasih. Dan juga dapat berkongsi ilmu ya, pakar agama ni, banyak tulisan-tulisan buku telah pun dikeluarkan, Alhamdulillah. Jadi banyak ilmu yang boleh kita dapat daripada guru ni ya, Nik Anwar ni ya, Alhamdulillah. Jadi kita dah dengar tadi tentang tu ya, berkongsi rasa kan, ya Alhamdulillah. Jadi dalam berkongsi rasa ni kita kena sharing, jadi Masya Allah. Jadi mungkin kat Masjid IAB punya food bank tu boleh lah ya, AJK penuh-penuhkan lah ya. Sebab persekitaran kita diramai nampaknya yang memerlukan ya, insyaAllah. So kita tengok macam mana nanti jatuh kuasa, dan saya ucapkan bersetinggi penghargaan pada Ustaz Nik, dan insyaAllah kita jumpa lagi. Dan terima kasih juga atas ilmu yang telah disampaikan. Alhamdulillah, dia masih ianya adalah satu ilmu yang sangat penting dan sangat bermanfaat dalam hubungan kita dengan Allah dan Rasulullah SAW. Dan juga pada AJK, terima kasih banyak, dan juga kepada semua yang hadir ya. Dan saya expect ada MPQL punya peserta juga, insyaAllah ya, seperti mana saya minta pada setiap kali minggu kita jemput kita punya peserta MPQL untuk join us
sama-sama menikmati rahmat Allah ni insya-Allah ya sekali hari Jumaat dalam majlis-majlis ilmu, walaupun dalam ni Ustaz kan, kalau walaupun dalam maya ni malaikat masih ada bersama kita ya Ustaz kan? Ya, sama-sama. Tiada beza. Hmm. Ya. Alhamdulillah. Allah. Terima kasih sekali lagi Ustaz. Dan terima kasih kepada semua yang kuasa. Okey, sama-sama. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak atas ucapan daripada yang berusaha Puan Pengarah Bintang Sabah tadi. Alhamdulillah kita akhirnya sampai ke penghujung siaran pada hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa semula pada siri-siri perkongsian kita dalam Tazkirah Jumaat bersama dengan kumpulan-kumpulan yang lain. Bagi jawatan kuasa kumpulan kami penempat, memohon maaf sekiranya sepanjang melaksanakan majlis ini ada kesilapan dan kekhilapan dalam penganjuran ini. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan juga, kita siarkan secara stream di YouTube untuk rakan-rakan kita yang tidak berkesempatan mengikuti, sebab bila kita perlu admit setiap masa mungkin ada rakan-rakan kita terpaksa tidak mengikuti secara live, mungkin dia akan mengikuti daripada YouTube. Jadi Ustaz Nick pun bersetuju untuk kita berkongsi. Terima kasih banyak Ustaz, dan juga terima kasih Tuan Robit kerana membantu siaran streaming ini dalam kita punya sesi pada kali ini. Jadi akhir kalam, segala yang baik daripada Allah SWT, segala kekurangan itu daripada kesilapan kami sendiri. InsyaAllah kita akan berjumpa di masa akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.